Bersama-sama kita berdoa. 我们一同进入祷告。 Seperti paduan suara yang memuji memuliakan nama Tuhan, 正如诗班正在开口赞美上帝的， biarlah hati kami pun juga diliputi dengan satu sukacita yang besar karena Engkau adalah Allah yang layak untuk kami puji dan kami sembah. 但愿我们的心也是充满这样的一个喜乐，因为你是配得我们歌颂与称赞的上帝。 Ya Tuhan, pada saat ini kami sebentar lagi akan mendengarkan firman-Mu. 接下来我们要一同来领受你的话语啊，主， Bersabdalah kepada kami ya 恳求 Tuhan. 你向我们每个人述说， Kami siap untuk menerima firman Tuhan 我们已经预备好领受你的话语， yang boleh memberikan kepada kami pengertian 恳求你给我们悟性，好让我们可以理解 dan。juga kiranya Engkau yang memampukan kami untuk menghidupi firman itu dalam kehidupan kami setiap harinya. 也恳求你让我们能够把你的话语执行在我们日常生活当中。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们日常祷告是奉主耶稣的名来祈求， Amin. 阿门。 Mari sama-sama kita membuka Alkitab kita. Kita akan membaca satu bagian daripada firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur 29. 我们一同来翻开我们的圣经，我们翻开诗篇第29篇。 Bagian ini akan dibacakan hanya dalam bahasa Mandarin saja. 诗篇第29篇第1节到第11节单用华语来读。 Silakan. 诗篇第29篇第1节，神的众子啊，你们要将荣耀能力归给耶和华，归给耶和华，要将耶和华的名所当得的荣耀归给他，以圣洁的装饰敬拜耶和华。耶和华的声音发在水上，荣耀的神打雷，耶和华打雷在大水之上。耶和华的声音大有能力，耶和华的声音满有威严。耶和华的声音震破香柏树，耶和华震碎了黎巴嫩的香柏树，他也使之挑跃如牛犊，使黎巴嫩和西连挑跃如野牛犊。耶和华的声音使火焰分叉，耶和华的声音震动旷野，耶和华震动加底斯的旷野，耶和华的声音惊动了母鹿落胎，树木也百落正光，凡在他殿中的都称说他的荣耀。洪水泛滥之时，耶和华坐着为王，耶和华坐着为王，直到永远。耶和华必赐力量给他的百姓，耶和华必赐平安的福给他的百姓。 Ketika kita membaca bagian Mazmur 29 ini, sebenarnya ini adalah satu Mazmur yang sangat indah sekali. 当我们来读诗篇第29篇的时候，我们发现到这是一个很美妙的一个诗篇。 Sang pemazmur mau mengajak kita untuk mengagumi akan karya Allah. 诗人邀请我们要去欣赏上帝的同在。 Tetapi masalahnya adalah seringkali ketika kita membaca bagian daripada firman Tuhan, seringkali kita menganggap hal itu adalah sesuatu hal yang biasa saja. 问题是我们常常在读主的话语的时候，我们会觉得只是普普通通而已。 Tetapi ketika kita mendalaminya dan kita memperhatikan dengan seksama, maka kita akan mengagumi bahwa Tuhan itu begitu dahsyat. 可是呢，如果我们好好的、仔细的来读的话，我们会觉得很惊叹，上帝何等的伟大。 Ada sebuah buku yang berjudul Eat This Book. 有一本书名叫《Eat This Book》，吃一本书吧。 Buku ini ditulis oleh seorang hamba Tuhan yang bernama Eugene Peterson. 是一位神父 Eugene Peterson 所写的一本书。 Nah, di dalam buku ini ada salah satu bagiannya di mana sang penulis menceritakan tentang kehidupannya bersama-sama dengan anjing kesayangan dia. 作者呢描述他跟他所爱的狗如何来相处。 Nah, ketika Eugene Peterson duduk di meja makan, maka anjingnya itu datang di bawah meja dia. 当他坐在餐桌的时候呢，那狗会坐在他的餐桌下。 Anjingnya duduk dengan manis sambil mengibas-ngibaskan ekornya. 然后呢，狗就是很乖乖的坐在那边，就把尾巴就摇一摇。 Sedang menanti bahwa sang tuan itu akan memberikan makanan kepada dia. 他正在等待主人把食物就分给他。 Nah, Eugene Peterson ini seringkali memberikan tulang yang cukup besar kepada anjing kesayangannya ini. Eugene Peterson 常常把比较大块的骨头就交给他的狗。 Nah, ketika anjing itu mendapatkan tulang yang menjadi kesukaan dia, maka dia berlari ke belakang rumah. 然后呢，当那只狗得到它最喜爱的那个骨头的时候呢，它会跑到家的后面。 Lalu dia mulai memakan tulang itu dengan nikmatnya. 然后它开始吃了那个骨头， Dia 啃了那个。 menjilatnya, menggigitnya. 它啃啦，然后舔啊， Seolah-olah tidak ada orang yang mengganggu dia. 就好比没有人会干扰它一样。 Nah, ketika dia cukup kenyang 当它吃饱了之后， dan tulang itu masih ada,
骨头还在， maka dia menggali tanah dan menguburkan tulang itu. 他就会就挖地把骨头把它埋入了， Lalu dia kembali masuk ke dalam rumah. 回到祖屋。 Besoknya ketika dia lapar, dia kembali ke tempat di mana tulang itu dia tanam. 如果他饿了之后呢，他会回到他埋入骨头的地方， Dan dia menikmati tulang itu kembali. 又开始在那边甜的啃着它。 Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 主所爱弟兄姐妹， adakah kita seperti orang yang begitu mengagumi dan menantikan akan firman Tuhan di dalam kehidupan kita? 我们是否也是能够如此？我们是何等渴慕、何等期待上帝向我们诉说。 Tuhan yang adalah Sang Tuhan itu telah memberikan firman yang begitu luar biasa kepada kita. 上帝就是我们主人，他已经把他的话语那么伟大的话语赏赐于我们。 Adakah kita menanti-nantikan itu dengan rasa kagum? 我们是否以惊叹的心期待等待呢？ Kadangkala ketika kita membaca firman Tuhan, 有的时候，当我们读主的话语的时候， mungkin kita merasa bosan. 也许呢，我会觉得很烦味、很枯燥， Sehingga rasa kagum itu sudah makin lama makin tumpul dan hilang. 使得那个惊叹的心已经钝了，甚至已经消失了。 Padahal salah satu hal yang paling unik yang Tuhan berikan kepada manusia adalah sebuah rasa kagum. 实际上呢，上帝所给予人类最独特的一个感受就是惊叹。 Tuhan memberikan di dalam diri kita bahwa kita itu kagum bahwa Tuhan itu menciptakan kita begitu luar biasa. 上帝给予我们一个惊叹的心，好让我们看到上帝的创造的时候，甚至看到我们自己的时候，我们会对上帝感到很惊叹。 Kalau kita memperhatikan struktur tubuh kita, 如果我们好好来看到我们身体的构造， ada begitu banyak sel, bahkan berjuta-juta sel di dalam tubuh kita 在 itu. 我们身体上有很多数百万的细胞。 Pernahkah kita memikirkan bagaimana tangan jari kita itu bergerak? 我们是否曾经想过说，我们的手指如何可以动？ Itu bukan karena kemampuan dan kehebatan kita, 而不是这一步是我们的能力，不是我们有多么的厉害， karena Tuhan yang menciptakan itu. 而是呢是创造的上帝。 Tuhan juga memberikan kemampuan yang begitu hebat dalam otak kita, 上帝给予我们头脑那么的厉害， dalam hal berpikir, 在思想上， dalam memecahkan hal-hal yang rumit. 在去处理比较复杂的事上。 Ketika kita memecahkan soal-soal mungkin matematika yang melelahkan bagi kita, 也许呢，我们正在处理那一些我们觉得很疲惫的算术的时候， Tuhan bisa memberikan hikmat untuk memecahkan segala masalah. 上帝能给予我们智慧，好让我们可以去处理各种各样的事情。 Bahkan ketika kita menyanyi memuji Tuhan, 甚至呢，当我们开口来赞美他的时候， Tuhan bisa memberikan karunia dengan suara yang bagus, dengan oktav yang tinggi. 上帝可以给我们很高的八度音，甚至呢给我们美妙的声音。 Bahkan kemampuan manusia dengan menciptakan teknologi yang begitu canggih. 甚至呢，人类有那个能力来去创造很先进的科技。 Kita kadang-kadang terkagum-kagum akan hal itu. 我们常常感到这些都很惊讶、很惊 Belum 叹， lagi yang ada di luar daripada kapasitas manusia. 在人类以外能够做得到的事。 Kita bisa menyaksikan alam semesta yang begitu indah. 我们可以看到宇宙万物那么的雄伟， Matahari, bulan, bintang, dan galaksi yang begitu luas. 我们可以看到太阳、星星、大气层， Semua beredar dengan sangat teratur. 一切都是有规律的来运作。 Bahkan partikel-partikel yang paling kecil sekalipun itu pun juga Tuhan yang berkarya di dalamnya. 甚至呢，最小的一个粒子，原子粒子也是有上帝的大能在里头。 Masih adakah rasa kagum di dalam hidup kita hari 在我们 ini? 生命当中，是否还是对上帝有这样子一个惊讶呢、惊叹呢？ Ketika pertama kali kita percaya dan kenal kepada Kristus, 第一次我们认识基督并且相信他的时候， mungkin kita mengatakan kepada Tuhan, wow, 也许呢，我们对上帝说：“哇， bagaimana mungkin saya orang yang berdosa diselamatkan oleh Tuhan Yesus? 怎么可能我这个罪人的话是可以蒙救赎呢？” Namun dengan seiringnya berjalannya waktu, 然后呢，随着时间的流失， kita sebagai orang yang percaya, 成为信主的 kita 人， rajin beribadah, 我们殷勤的来 kita 敬 rajin 拜， berdoa dan membaca firman 殷 Tuhan. 勤来读经祷告。 Mungkin lama-lama pada awalnya kita begitu kagum ketika kita membaca firman Tuhan. 一开始我们读圣经话语的时候，我们感到很惊叹。 Namun ketika hari ini kita membaca firman Tuhan, kita merasa bosan. 可是呢，今天我们读主的话语的时候，我们觉得很枯萎、 Mungkin 很枯 ketika 燥。 kita membaca firman Tuhan Alkitab itu menjadi obat tidur kita. 甚至呢，到最后我们把圣经当作我们的安眠药。 Siapa yang malam-malam susah tidur? 有谁晚上很难入睡的？ Katanya baca Alkitab saja.
我们就有人说，你只要读圣经 pasti 就可以了， tidur. 就马上会入睡。 Wah, luar biasa Alkitab kita. 我们圣经的话何等的奇妙！ Tapi Alkitab bukan ditujukan untuk itu. 可是圣经并不是用途，并不是如此。 Ketika kita datang beribadah kepada Tuhan dan melayani Tuhan, 当我们来敬拜上帝，并且侍奉他的时候， yang seharusnya ini adalah hari yang kita nanti-nantikan. 这一天是应当成为我们所期待的一天。 Justru itu sekarang menjadi beban yang begitu berat bagi kita. 今天而是变成我们最大的压力一天。 Natal sudah lewat. 圣诞节已经过了， Kita mulai memikirkan apalagi ya pelayanan yang Omen. akan kita kerjakan. 我们开始就想说，圣诞节已经过了，接下来还有什么侍奉我们要去做的？ Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 主所爱的弟兄姐妹， ketika rasa kagum dalam diri kita menjadi hal yang biasa, 当在我们心里面的惊叹已经变成普通的事情的时候， maka sesungguhnya rasa kagum itu bisa menjadi tragedi terbesar dalam hidup kita. 这个惊叹会变成我们生命当中最大的悲剧， Iman bisa menjadi dingin, 我们的信心会变成冷淡， dan kehidupan baru yang seharusnya hidup menjadi terasa seperti kehidupan yang biasa. 我们新的生活应该是活烈的生活，会变成普普通通的生活， Kita bisa merasa puas diri, 我们会自我满足， sehingga kita tidak lagi menyadari akan keberadaan Tuhan. 使得我们不再觉悟到上帝的存在。 Maka hari ini kita mau belajar bersama-sama melalui firman Tuhan di dalam Mazmur 29 ini. 因此呢，我们今天要透过诗篇第29篇，我们一同来学习。 Di mana sang pemazmur ingin mengajak kita untuk menyalakan kembali akan rasa kagum itu. 诗人邀请我们能够再度点燃我们的惊叹， Kepada sang pribadi yang sungguh-sungguh layak untuk dikagumi. 对于那一位我们配得感到惊叹的那一位。 Maka ketika kita membaca Mazmur 29 ini, 因此，当我们来读取诗篇第29篇的时候， ini adalah sebuah Mazmur yang sangat unik. 这是一个很独特的诗篇， Dan boleh dikatakan Mazmur 29 ini merupakan Mazmur yang terindah. 也可以说整个诗篇当中29篇是最美妙的。 Karena Mazmur 29 ini sangat berbeda dengan Mazmur-Mazmur yang lainnya. 因为诗篇第29篇跟其他的几篇的话是完全不一样。 Pada umumnya Mazmur itu berisikan tentang doa, 多数诗篇是陈述了大卫的祷告， tentang ratapan, 就是他的哀求， tentang sebuah petisi atau doa yang meminta supaya Tuhan itu melakukan sebuah tindakan dalam hidupnya. 或是他呼求某件事，好让上帝在他生命上动工， Berisikan tentang pengakuan-pengakuan, 也有充满了他的承认、认罪等等， berisikan tentang minta pertolongan kepada Tuhan, 也充满了他呼求上帝的帮助， tentang puji-pujian dan penyembahan. 也充满了他对上帝的敬拜与赞美。 Tetapi Mazmur 29 ini agak lain. 可是呢，诗篇第29篇比较不一样。 Maka Mazmur ini mau memberikan kepada kita bagaimana kita diajak oleh Tuhan, oleh sang penulis ini untuk melihat akan karya Tuhan. 诗人要求我们透过诗篇29篇，我们如何来去看上帝的作为、上帝的创造。 Paling tidak kita akan mendengarkan 3 suara di dalam Mazmur 29 ini. 至少透过诗篇第29篇，我们可以学习到3件事。 Yaitu suara sang pemazmur sendiri, 我们至少会听到3个声音，第一个就是诗人自己的声音， suara Tuhan dalam tindakannya di alam ciptaan itu. 第二个声音就是上帝透过整个宇宙万物的大能的声音， Dan yang ketiga suara daripada jemaat. 第3个声音是会友的声音。 Maka kita belajar paling tidak di dalam Mazmur 29 ini 3 hal. 至少透过诗篇第29篇，我们可以学习到3件事。 Yang pertama adalah sang pemazmur mau mengajak kita untuk belajar menyembah kepada Tuhan karena kemuliaannya. 第一点，诗人邀请我们要敬拜上帝，因为他的荣耀来敬拜他。 Di situ dikatakan bahwa kepada Tuhan, hai penghuni surgawi. 这里讲到说，神的众子啊， Kata hai penghuni surgawi ini 神的众子这句话， dalam beberapa terjemahan Alkitab ada yang berbeda-beda. 有几个圣经的翻译是不一样的。 Ada yang mengatakan bahwa ini adalah sebutan untuk anak-anak Allah. 有的人把它翻译成是上帝的儿女， Tetapi ini mau menunjukkan bahwa sang penulis mau mengajak seluruh umat percaya, baik yang di surga maupun yang ada di bumi, untuk datang kepada Tuhan. 这里所强调的神的众子，就是上帝的子民，无论是在天上或者是在地上的，就是要一同来到上帝面前来歌颂他、高举他的名， Supaya kita boleh menyembah
atas segala kemuliaannya. 好让我们可以敬拜他一切的荣耀。 Dan itu ditunjukkan bagaimana sang penulis Mazmur itu mengajak kita untuk mengakui akan kuasanya. 这里也是我们看到诗人如何来带领我们来去称赞他的大能， Mau mengajak kita untuk menghormati akan namanya 也邀请我们来尊重他的名， dan memuji akan kekudusannya. 并且来去高举他的 Maka 圣 di 洁。 dalam 3 bagian ini, 因此，透过这3个部分， ini adalah satu ajakan supaya kita sebagai umat percaya 这是一个邀请，好让我们可以成为信徒。 melihat akan kemuliaan dan kebesaran Dia. 我们可以看到上帝的大能，上帝的作为， Kita kagum akan kemuliaannya 我们可以对他的作为，他的感到很惊叹， karena Dialah yang memang layak untuk disembah. 因为唯有他是配得我们敬拜的。 Maka pemazmur mau mengajak supaya semua umat percaya itu datang memuji dan menyembah 因 kepadanya. 此呢，诗人邀请所有的神的众子来到他面前，要敬拜他， Untuk menyatakan dengan sepenuh hati tanpa syarat 是完全的、毫无保留的。 bahwa kita datang untuk menyembah kepada Dia. 我们是来到他的面前，要敬拜他。 Ketika kita menghormati akan namanya, 当我们高举他的名的时候， maka ini mau menunjukkan tentang karakter atau natur daripada Allah itu sendiri. 这是会显示了他自己的本质， Bahwa Dia adalah sang pemilik daripada seluruh ciptaan itu, 就 alam 是 semesta. 他就是整个宇宙万物的拥有者。 Seperti di dalam Mazmur pasal 8 ayat yang kedua, 就如诗篇第八篇第2节， di situ dikatakan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. 诗篇第8篇第1节，耶和华我们的主啊，你的名在全地何其美。 Atau di dalam Filipi pasal 2 ayat 9 sampai 10, 或是在腓立比书第2章第9节到第10节， di mana di situ Paulus mengatakan Allah meninggikan dia yaitu Yesus dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. 我们在这里看到，所以神将升他的至高，就是耶稣赐给他那超乎万民之名之上， Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di bumi. 好叫一切在天上地下的和地底下的，因耶稣的名无不屈膝。 Nama itu memberikan sebuah arti yang penting. 名字给予我们一个很重要的含义。 Kita sebagai orang tua ketika memberikan nama kepada anak, 我们成为父母，当给予儿女取名字的时候， kita pasti mencari nama yang bagus, 我 bukan? 们当然是寻找最好的名字， Dan mempunyai arti yang begitu bermakna bagi anak ini. 也并且对这个儿女、这孩子的话有一个很有意义的。 Maka hormatilah akan nama Tuhan. 因此呢，我们要尊重上帝的名。 Ketika kita menghormati nama Tuhan, 当我们懂得来尊重上帝的名字时候， maka sesungguhnya kita sedang memuliakan Dia. 实际上我们正在高举他， Dan kita bisa beribadah dengan mengagungkan namanya. 并且我们可以透过来高举他的名，我们来敬拜。 Beribadah dalam keindahan kekudusan. 我们以圣洁为装饰来敬拜， Itu berarti memberikan kepada Tuhan apa yang menjadi haknya. 意思是说把上帝应当得到的部分呈现于他。 Maka hari ini ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, 因此呢，今天当我们来到上帝面前来敬拜他的时候， hari yang seharusnya kita nanti-nantikan, 因此呢，我们所期待的， adakah kita datang dengan kemurnian hati kita? 我们是否所期待的是，我们能够来到他面前，是以我们的纯洁的心来到他面前呢？ Jangan sampai ibadah setiap hari Minggu menjadi sebuah ritual. 不要让我们每天的礼拜天整个崇拜只是变成一个程序罢了。 Atau kalau kita tidak datang nanti di absen, musuh akan besuk kita. 或者说，今天我这个礼拜如果没有了的话，我们会被点名说，哇，下一周牧师会来探访我们了。 Biarlah kita dengan segala kerendahan hati kita 愿我们以谦卑的心， mengagumi akan kemuliaannya. 我们要欣赏他的柔美。 Tidak ada satupun manusia yang sanggup untuk mendapatkan kemuliaan Allah. 没有任何一个人可以得到上帝的柔美。 Hal ini dinyatakan juga oleh seorang yang bernama Napoleon Bonaparte. 有一个人，我们知道拿破仑， Boleh dibalik. Oke. Napoleon Bonaparte adalah seorang jenderal dan kaisar dari Prancis. 拿破仑，我们所知道他是法国的凯撒，同时也是将军。 Dia memerintah pada awal abad yang ke-19. 就是在19世纪初，他在法国统治。
Dia memiliki kekuasaan yang besar dengan menaklukkan daerah-daerah Eropa. 他有很大的势力，他征服了欧洲很多的国家。 Namun setelah berjalannya waktu ketika usianya sudah lanjut, 当他年迈的时候， ketika dia berperang melawan pasukan Rusia, 当他以俄罗斯的兵来对敌的时候， dia kalah dan akhirnya diasingkan di sebuah pulau yang bernama Saint Helena. 他兵败了之后呢，被流放到黑勒纳岛上。 Dan di situ dia tidak mengalami lagi yang namanya kebesaran atau kekuasaan yang dia dapat. 在那里，他就是已经什么都没有了。 Dan di pulau itu Napoleon merenungkan hidupnya. 可是呢，在那个岛上，他就开始思想他的人生。 Dan dia menyadari bahwa pencapaiannya yang selama ini dia dapat itu ternyata tidak ada gunanya sama sekali. 他觉悟到，他一生所得到的荣耀是毫无意义的。 Maka dia menyatakan di dalam satu perkataannya ini, 他透过有一句话当中，他这样子说： aku telah menaklukkan dunia dengan pedang, 我已经透过刀剑来征服世界。 tetapi Kristus menaklukkan dunia dengan cinta. 可是呢，基督用爱来征服了整个世界。 Kekaisaranku telah runtuh, 我的国王已经崩塌了。 tetapi kerajaannya itu berdiri selamanya. 可是呢，基督的国度永远长存。 Apa yang dinyatakan oleh Napoleon Bonaparte ini 拿破仑所要强调的是什么呢？ menunjukkan tentang kesadarannya tentang siapa dirinya dan bagaimana manusia itu sangat lemah. 他就是觉悟到说他是谁，并且呢，他也知道人何等的软弱。 Oleh sebab itu mari kita belajar bersama-sama melalui Mazmur 29 ini. 因此呢，好，让我们一同透过诗篇第29篇，我们一同来学习。 Mari kita menyembah kepada Tuhan karena kemuliaannya. 我们要因此他的荣耀来敬拜 Kita 他， mengakui akan kuasanya. 我们要承认他的大能作为， Kita menghormati akan namanya 我们要尊重他的名， dan memuji akan kekudusannya. 并且要称颂他的圣洁。 Bagian yang kedua yang dapat kita pelajari di dalam Mazmur 29 ini. 诗篇29篇第二部分，我们可以学习到的， Sang pemazmur ini mau mengajak kepada kita untuk melihat dan menyembah akan kedaulatan Tuhan. 诗人邀请我们要去探讨，并且来敬拜上帝的主权。 Dan di sini kita melihat bahwa ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-9 我们看到第3节到第9节当中， ada satu frasa yaitu suara Tuhan yang diulang sebanyak 7 kali. 我们看到这里有重复的，就讲到耶和华的声音，耶和华的声音重复了7次。 Ini mau menunjukkan kepada kita bahwa tentang kesempurnaan akan Allah itu sendiri. 这里要强调的是上帝的完整性。 Dan di dalam hal ini 在这一处， boleh dibantu? Oke. Baik. Ketika kita melihat di dalam ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-9, 当我们看第3节到第9节的时候， pemazmur ini mau mengajak kita untuk duduk dengan tenang, 诗人邀请我们要安静的坐下来， untuk melihat karya Tuhan. 要来看上帝的创造的作为。 Maka seperti yang saya katakan bahwa Mazmur ini agak lain. 所以我就讲到说，这诗篇有一点不一样。 Kalau kita membaca di dalam Mazmur 19 misalnya, 比如说，我们看诗篇第19篇， pemazmur itu menceritakan tentang kemuliaan Tuhan, bagaimana Allah menciptakan dunia ini. 诗人讲到上帝如何来创造整个宇宙万物。 Tetapi di dalam Mazmur 29 ini, 可是呢，在诗篇第29篇当中， justru kita disuruh duduk diam dan memperhatikan bagaimana Allah itu berkarya. 他命令我们要坐下来安静，我们去观察上帝如何来创造。 Seolah-olah Tuhan itu sedang berkhotbah kepada kita. 好比上帝正在向我们讲道， Dia sedang memperlihatkan bagaimana Allah itu bekerja. 他正在呈现给我们看上帝如何来动工。 Maka kata suara Tuhan itu terus diulang sebanyak 7 kali. 所以呢，他不断的重复了7次耶和华的声音这个词， Supaya kita memberikan perhatian yang penuh dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan itu sedang berkhotbah kepada kita. 所以呢，我们好好的来去注意，来去聆听，是耶和华自己向我们正在讲道。 Ini gambaran seperti apa yang Allah tunjukkan kepada Ayub. 这好比是一个上帝呈现给约伯 Ayub 的。 adalah orang yang saleh. 约伯是一个虔诚的人， Tetapi di satu masa Tuhan mengizinkan dia mengalami begitu banyak pencobaan dan kesusahan. 可是呢，上帝容许他有一段时间，他经历了一波接一波的一个困难。
Ayub ingin memberikan pembelaan kepada Tuhan. 约伯要为上帝而辩护， Dia menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah. 他也是向大家宣称说他没有犯错。 Tetapi Tuhan dengan lembut menjawab Ayub. 可是呢，上帝很微妙、很微小的声音就回 Allah 复约 menyuruh 伯。 Ayub itu duduk diam dan memperhatikan karya Tuhan. 上帝使约伯安静下来，坐下来去观赏上 Tuhan 帝的作 bertanya 为。 kepada Ayub, di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? 上帝甚至问约伯说：“你在哪里？当我来奠定整个世界之底之时候，你在哪里？ Coba perhatikan salju yang turun itu. 你来看所落下来的雪， Coba lihat binatang-binatang 你 itu. 看那些动物， Kuda Nil 我们看到那一些河马， yang gagah perkasa itu. 看起来强壮的， Siapa yang menciptakannya? 是谁创造它的？ Lihat buaya yang melata itu. 我们看那些花 Dengan giginya yang kuat. 哦，就是那些动物，它的爪很尖锐。 Lihat burung elang 你看那个鸟， dengan kepakan sayapnya yang hebat. 它那么大的那个翅膀， Ayub disuruh nonton. 上帝只是叫他去观看。 Maka ketika dia sudah menonton karya Tuhan yang begitu dahsyat itu, 当他已经观看了上帝那么大的作为的时候， akhirnya dia mengakui dan mencabut pengakuan dia kepada Tuhan. 之后呢，他就是跪下来，他承认，然后呢，他就是来反悔了。 Hari ini kita mendengarkan suara siapa? 今天我们听了谁的声音？ Suara yang menyenangkan hati kita? 是悦耳的声音吗？ Atau suara Tuhan yang kita rindukan? 或者是我们所渴慕的是上帝的声音？ Allah kita adalah Allah yang sangat mengagumkan. 我们上帝是一个很伟大的上帝。 Biarlah ketika setiap hari Minggu kita datang duduk beribadah kepada Tuhan, 但愿我们每逢礼拜天来到主的殿中，我们敬拜他的时候， betul-betul kita memasang telinga kita bahwa Tuhan sedang bersabda kepada kita. 我们真的是来调整我们的心思，来打开我们的耳朵，来听上帝正在向我们诉说。 Seperti seorang hamba Tuhan yang bernama Charles Spurgeon, 就如史布真所说的， dia mengatakan bahwa Mazmur 29 ini seperti badai besar di mana kuasa Allah dimanifestasikan dalam keagungannya yang menggetarkan hati. 他说诗篇第29篇好像是一个大风暴，我们可以看到在这里的话，上帝的大能如此的让我们的心震撼的被呈现出来。 Suara Tuhan bergema di alam semesta menunjukkan bahwa semua kuasa ada di dalam kendalinya bahkan di tengah-tengah kekacauan. 上帝的声音在整个宇宙万物就是呈现了，即便在整个宇宙万物的混乱当中，他仍然是掌权的。 Kagumkah kita akan Allah kita yang kita sembah? 我们是否对于我们所敬拜的这样的上帝感到很惊叹呢？ Jikalau di dalam masa yang lampau mungkin orang-orang yang belum kenal kepada Tuhan menyembah dalam banyak hal. 也许呢，在以往，就是当你未信主或者是未信主的人，他们透过各种各样方式来敬拜上帝， Pohon yang besar, gunung yang tinggi, 就是高大的树木，就是或者是高大的雄壮的一个山， benda-benda yang ada di atas langit. 或是在天上的东西， Nah mungkin salah satunya yang masih ada di dalam dunia, 或是其中在世界上还有的一个东西， yaitu sebuah pohon yang sangat besar sekali, yaitu pohon sequoia raksasa. 红杉树， Tingginya bisa mencapai 100 meter lebih. 它的高度可以达到100多米， Lingkaran pohon itu bisa lebih daripada 6 meter. 它的树的直径可以超过6米大。 Nah di foto ini ada satu gambar orang di mana di belakangnya ada pohon itu. 我们看到这个照片，有一个人站在红杉树前面拍照， Pohon yang begitu besar, 何等大的一棵树！ tumbuh dari satu biji saja. 它是从一粒麦子，不是麦子，一粒籽而生产出来， Dan pohon ini bisa hidup ribuan tahun. 并且这棵树可以活着数千年， Dan bisa mengalahkan generasi demi generasi manusia. 可以打败了人类的好几代。 Tetapi sekalipun pohon ini adalah pohon yang begitu besar, 即便这棵树那么大的一棵树， namun ini hanyalah bagian kecil dari karya Tuhan. 只不过上帝的创造是一个小部分而已。 Allah bisa mematahkan atau menumbangkan pohon ini. 上帝很容易的可以把这棵树把它倒塌下来， Seperti peristiwa yang terjadi saat ini di California, Los Angeles. 就如目前正在洛杉矶、加州所发生的森林火烧的事件， Kebakaran yang begitu besar. 那么大的火烧， Dan itu merugikan
bagi masyarakat yang ada di sana. 也是对当地的当地的人民的话，就感到很大的损伤。 Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 主所爱的弟兄姐妹， melalui Mazmur ini kita sekali lagi diajak untuk melihat dan mengagumi akan karya Tuhan. 我们再度被邀请，被来去观看，来去欣赏上帝大能的作为。 Hanya Tuhan yang layak untuk dimuliakan, dipuji dan dihormati. 唯独上帝是配得我们高举、我们歌颂与称赞的。 Dia adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan kekuatan firman-Nya. 他是透过他的话语来创造宇宙万物的， Tuhanlah yang membentuk bintang-bintang dan benda-benda di langit. 也是他来创造整个天上的星座。 Kekuasaannya tidak terbatas. 他的权柄是无限的， Kebijaksanaannya begitu sempurna. 他的智慧是完整的， Kasih sayangnya tidak pernah berakhir. 他的爱从不止息， Dan cintanya itu diberikan kepada kita melalui Yesus Kristus. 并且他透过耶稣基督把他的爱呈现于我们。 Maka ketika kita duduk diam dan menyaksikan karya Tuhan itu, 当我们坐下来来去见证上帝大能作为的时候， maka di dalam ayat yang ke-9 bagian akhir, 所以我们看到第9节下半段， sang penulis Mazmur itu mau mengajak kepada seluruh umat percaya untuk mengatakan satu kalimat, hormat. 这诗人邀请所有的人，就是要一同，就是对上帝只是讲一句话，就是要称说他的荣耀。 Apakah kita sudah memberikan pujian yang tertinggi untuk Dia? 我们是否已经将最高的荣耀呈现给他呢？ Inilah ajakan dari pemazmur untuk kita hari ini. 这就是诗人今天对我们的邀请。 Bahwa Allah kita itu adalah Allah yang sangat mengagumkan. 我们的上帝是何等伟大的上帝。 Bagian yang ketiga, 第3个部分， sang pemazmur ini mau mengajak kita untuk datang menyembah kepada Tuhan karena keagungannya. 诗人邀请我们，因着上帝的大能，我们要去来称颂， Karena Tuhan 来敬拜他。 karena Tuhan kita itu adalah raja di dalam kedudukannya. 因为我们的上帝是在座上为王的， Karena Tuhan kita itu adalah raja berdasarkan janjinya. 他是因着他的应许成为王的。 Dan Tuhan kita itu adalah raja di dalam damai sejahteranya. 我们的上帝是在整个平安当中的，是为王的上 Di 帝。 dalam ayat yang ke-10 dan ayat yang 我 ke-11, 们再看第10节、第11节那里， pemazmur mau menutup dengan sebuah doksologi. 诗人要用三一颂来做个结束。 Ini adalah sebuah doksologi yang memberikan kepada kita sebuah pengertian yang mendalam. 这是一个给我们很深入的了解的三一颂， Doksologi itu ditujukan untuk kedaulatan Tuhan. 是要指出上帝的主权， Dan juga doksologi itu menyatakan bahwa Tuhan akan memberikan berkat dan kekuatannya kepada umatnya. 也指出上帝会将他的大能、他的同在给予他的子民。 Jadi ketika kita beribadah dan kita akan mengakhiri ibadah ini, kita menaikkan doksologi. 因此呢，当我们来崇拜的时候，并且要结束崇拜的时候呢，我们唱出三一颂。 Artinya ketika kita akan siap untuk menerima berkat Tuhan. 意思是说，我们已经预备好要领受上帝的祝福， Kita akan diutus di tengah-tengah dunia yang kacau ini, 我们即将要被差遣出去到这个混乱的世界当中， justru untuk menjadi agen-agen pembawa damai sejahtera. 好让我们可以成为整个平安的代理者。 Tetapi jikalau kita mengartikan doksologi itu 如果呢，今天我们把这个三一颂的意义 dengan cara yang salah, 用错误的方式来去理解， maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa di 我 dalam 们什么 ibadah 东 ini. 西也是活不到。 Kita mengatakan, oh sudah doksologi, 我们说哦，已经上三一颂了， ibadah sudah mau selesai, 感谢主，聚会即将要结束， saya sudah mau pulang, 我要回家了， saya akan pergi ke restoran mau makan siang sudah lapar. 我已经饿了，现在要去某某餐馆要吃饭， Bukan begitu Bapak Ibu Saudara 并不 sekalian. 是如此， Tetapi doksologi itu akan membawa kita, 而是呢，三一颂会带领我们， orang-orang yang siap untuk diutus oleh Tuhan. 我们这一群已经预备好要被上帝所差遣出去的。 Maka ketika kita menyanyikan doksologi, 因此呢，当我们唱起三一颂的时候， itu dengan irama yang semangat, 因为我们是以欢乐的心，以有 irama 精 yang 神的 siap 方式， untuk diutus, 已经预备好被差遣出去的一个精神。 sehingga kita boleh menyatakan bahwa kita adalah utusan pembawa shalom dari Tuhan. 使得我们可以向诗人来彰显说，我们是上帝的使者。 Firman Tuhan hari ini membawa kita untuk mengajak kita mengerti akan 3 hal. 主今天的话语带领我们来明白3件事。 Bahwa mari kita datang menyembah kepada Tuhan karena kemuliaannya. 因着他的荣耀，我们要敬拜他。
Hari kita datang menyembah Tuhan karena kedaulatannya. 也因着他的主权，我们要敬拜他； Dan kita datang menyembah kepada Tuhan karena keagungannya. 也因着他的大能，我们要来到他面前来敬拜他。 Biarlah setiap kehidupan kita 愿我们每个人的生活， hari ini boleh dinyalakan kembali akan rasa kagum itu. 好让可以再度，愿我们每个人的生命今天可以再度被点燃起来，我们对上帝的惊叹， Dalam segala aspek hidup kita, 在我们生活的各层各面， biarlah rasa kagum itu terus ada. 好让那个惊叹的心可以不断的燃烧起来。 Ketika kita di rumah, 当我们在家里的时候， ketika kita di jalan, 我们在路上的时候， ketika kita di kantor, 在办公室， ketika kita sedang liburan menikmati pemandangan yang indah, 或者是我们正在度假，正在欣赏大自 ketika 然的美 kita，menikmati makanan yang enak, 或者是我们在欣赏美好的食物， ketika kita sedang sakit sekalipun, 即便我们正在生病， ketika kita sedang bergumul dengan begitu berat, 我们正在有遇到那么大压力、挣扎、剥夺的时候， mari kita tetap menanamkan diri kita satu rasa kekaguman kita kepada 我 Tuhan. 们仍然要带着一颗对上帝拥有惊叹的心。 Kadang-kadang Tuhan memberikan kita rest, istirahat, 有的时候，上帝要我们安息， supaya kita boleh berdiam diri sejenak, 好让我们可以安静， supaya kita boleh melihat karya Tuhan. 好让我们可以看着上帝大能的作为。 Seperti pemazmur ini mengajak kita untuk menyaksikan Tuhan itu sedang bersabda kepada kita. 就好比诗人就是对我们说，上帝正在向我们诉说。 Kiranya firman Tuhan pada hari ini 愿今天早上主的话语 membawa kita dan menuntun kita sepanjang tahun 2025 可 ini 以带领我们整个2025年当中， dengan rasa kagum yang besar 我们带着一个很大的惊叹的心， bahwa Tuhan kita adalah Allah yang sangat mengagumkan. 我们的上帝是令人惊叹的上帝。 Mari kita berdoa. 我们一同来进入祷告。 Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. 主，我们向你献上感恩。 Bagaimanakah kami bisa melihat akan keagungan Tuhan dan kemuliaan Tuhan. 我们如何可以看到你大能的作为，你的荣耀？ Kadang-kadang kami bingung dengan kemuliaan-Mu. 有的时候，我们对你的荣耀感到很疑 Karena kami 惑。 berusaha untuk mengisi hati kami dengan kemuliaan yang lain. 我们有的时候设法用各种各样世俗上的荣耀来填满我们的心。 Dan kami mengucap syukur untuk mazmur yang kami renungkan pada hari ini. 主，我们为我们今天早上所思想的诗篇29篇来感谢你。 Oh Tuhan, munculkanlah rasa kagum kami kepadamu. 主啊，求你自己来呈现出来我们对你的惊叹之心。 Berikan rasa puas dalam hati kami melihat kemuliaan-Mu. 主啊，给予我们，当我们看到你荣美的时候，你的荣耀的时候，我们心充满的满足。 Inilah kami ya Tuhan. 主啊，这就是我们。 Pimpin kami sepanjang tahun ini 求你引导我们每个人度过一整 melihat 年， akan karya Tuhan yang besar. 我们可以看到上帝大能的作为。 Demikian kami berdoa 我们如此祷告， dalam nama Tuhan Yesus. 奉主耶稣的名来祈求， Amin. 阿门。